Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dengan fokus projek bekalan air di Lawas. Perinciannya kita langsung sahaja bersama Vanessa Mering di Kuching, Sarawak. Vi, silakan. Ya, terima kasih Nurul. Kerajaan mahu mempercepat projek bekalan air di Lawas bagi menyelesaikan krisis air yang kerap berlaku di daerah itu. Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, projek itu akan melibatkan seluruh perkampungan di Lawas dengan kerja-kerja pelaksanaan sedang dilakukan ketika ini. Peruntukan itu sudah ada, kontraktor pun sudah kita lantik, dan memanglah ada kelewatan sana sini. Pokoknya ianya merangkumi semua kampung-kampung kita, dan saya telah mengarahkan jabatan-jabatan termasuk jabatan bekalan air luar bandar Jepang yang menjadi jabatan pelaksana untuk projek air ini, supaya mereka mempercepatkan usaha-usaha melaksanakan projek-projek. Dan kita memerlukan kerjasama semua pihak. Beliau menyatakan demikian dalam ucapannya pada majlis perasmian terusan River Rafting Challenge Festival di Kampung Long Tengoa. Menyentuh berkaitan festival tersebut, Datuk Amar Awang Tengah menyatakan acara itu bakal dimasukkan dalam kalender pelancongan negeri dan akan menjadi program tahunan. Tarikan semula jadi, lokasi strategik selain budaya kaum Tagal Okolot menjadi tarikan di Long Tengoa. Bekalan tong gas cecair asli LPG Petros di Sarawak dijamin mencukupi selepas bekalan MyGas tidak disambung bermula bulan ini. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi berkata, Sarawak memerlukan sehingga 700,000 tong gas LPG setiap bulan bagi kegunaan pelbagai sektor terutamanya domestik. Dedah Datuk Seri Julaihi, syarikat tempatan Terminal Minyak Bebas IOT Sinergi di Senari, Kuching mampu mengeluarkan sehingga 16,000 tong sehari dan boleh memenuhi keperluan luar jangka sehingga 22,000 tong. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melawat Terminal IOT Sinergi di Kuching. Datuk Seri Julaihi amat berpuas hati dengan kadar pengeluaran semasa bagi menggantikan tong gas kuning dalam pasaran. Bekalan tong gas LPG di Sarawak kini hanya diuruskan oleh syarikat tempatan iaitu Petronas dan Petros, dengan sebahagian besar tong gas baharu juga telah disiapkan bagi tujuan edaran pasaran. RTM Sarawak akan meneruskan program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR melalui kerjasama bersepadu dengan rakan-rakan strategik. Pengarah penyiaran Sarawak Wan Azhan Wan Hamad berhasrat agar program CSR pada masa akan datang dapat dilaksana di lebih banyak kawasan luar bandar dan pedalaman Sarawak. Usaha seperti itu memberi peluang kepada RTM dan rakan strategik menyantuni serta menyelami keperluan masyarakat di kawasan berkenaan. Ia juga akan menjadi strategi serampang dua mata untuk RTM mencari bakat-bakat pedalaman yang boleh diketengahkan dalam program-program pertandingan RTM. Salah satunya adalah pencarian bakat bintang kecil. Untuk kali ini kita bukan sahaja mengadakan program CSR, tapi yang paling penting apakah outcome yang boleh kita bawa balik ke Kuching. Kita juga mengambil kesempatan untuk membuat uji bakat di kalangan pelajar-pelajar sekolah untuk pertandingan kita. Melalui langkah turun padang akan mendekatkan lagi RTM dengan pendengar serta penontonnya di kawasan pedalaman. Wan Azhan ditemui pada program Back to Nature at Nyalam Mulu di Baram. Program CSR anjuran RTM Miri bersama 6 rakan niaga Petronas itu diadakan di Sekolah Kebangsaan Batu Bungan, Mulu. Masa akan datang mungkin kita boleh bersama-sama sebagai rakan strategik untuk ke sekolah pendalaman lagi lebih jauh mungkin, insya-Allah. Apabila ada CSR, murid kami pun dapat banyak bantuan lah. Semoga lebih banyak pihak datang ke sini dan bekerjasama dengan kami lah untuk demi kemajuan murid-murid SK Batu Bungan. Seramai 93 murid SK Batu Bungan diraikan dengan pemberian hadiah Krismas.
Mahkamah Magistrate Semarahan membebaskan seorang pembantu pengurusan murid dengan ikat jamin RM8,000 dengan 2 penjamin tempatan bagi setiap 6 tuduhan melakukan aman seksual terhadap kanak-kanak. Magistrate Syafiza Dato' Abdul Razak Tredi mengeluarkan perintah itu terhadap Jonathan Douglas Mang, 43 tahun, yang menghadapi 6 pertuduhan di bawah Seksyen 14 kurungan A Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Jonathan dituduh melakukan amang seksual terhadap 6 orang kanak-kanak orang kurang upaya OKU berumur antara 12 dan 14 tahun semasa program pendidikan khas integrasi di sebuah sekolah di Serian antara Mac dan November lepas. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Aiman Muttalib Muhammad Sharif manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Pada 24 November lalu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta dalam satu sidang media berkata, polis telah menerima 12 laporan berkait dengan kes tersebut membabitkan 15 orang mangsa berusia antara 10 hingga 14 tahun. Sementara itu, Magistrate Syafiza menolak permohonan pendakwa raya bagi melanjutkan perintah reman terhadap seorang guru juga berhubung kes sama. Guru berkenaan dari sekolah yang sama bagaimanapun dibebaskan dengan jaminan polis. Suspek ditangkap pada 23 November berikutan 3 laporan polis membabitkan amang seksual terhadap 3 mangsa kanak-kanak OKU. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan Nurul. Vanessa Mering, terima kasih atas perincian daripada Sarawak itu.